Selamat sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk pembentangan asas komunikasi perniagaan. Nama ahli kumpulan ialah yang pertama iaitu saya sendiri, Francisco Jenis S0 dengan nombor pendaftaran S06 SPP 22F005, dan yang seterusnya ialah Bonaventure Oswald Tubong dengan nombor pendaftaran S06 SPP 22F015, dan yang seterusnya ialah Liu Tekli S06 SPP 22F003, dan yang terakhir ialah Nelisha Rini Ramadhani S06 SPP 22F004. Dan nama pensyarah ialah Madam Hanafiah binti Abdul Rahman. Tujuan komunikasi di tempat kerja. Yang pertama, ia dapat mempelajari atau mengajar sesuatu kepada orang di tempat kerja. Yang kedua, mengenal tingkah laku sendiri atau tingkah laku orang lain. Yang ketiga, membangunkan sebuah kumpulan yang dapat bekerja sama dan bertanggung jawab dalam melaksanakan projek atau tugasan. Keempat, ia juga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di tempat kerja. Kelima, ia dapat berkomunikasi baik dengan rekan sekerja. Keenam, ia dapat mengeratkan silaturahim antara rekan di tempat kerja, tidak kira agama atau bangsa. Struktur organisasi formal, kompleks, dan berpusat. Maksud struktur organisasi formal adalah organisasi formal merujuk kepada organisasi di mana dua atau lebih orang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama dengan hubungan sah dan rasmi. Organisasi ini dipimpin oleh pengurusan atasan dan mempunyai sistem peraturan dan undang-undang yang harus diikuti. Selain itu, organisasi kompleks merupakan gabungan antara struktur divisional dan struktur fungsian, dikenali sebagai sistem berbilang arahan. Organisasi berpusat pula merupakan struktur yang diagikan mengikut tugas dan fungsi. Ianya merupakan jabatan paling asas digunakan oleh organisasi kecil yang mempunyai produk terhad, contohnya pengeluaran, keuangan, dan pemasaran. Saluran komunikasi formal merupakan suatu cara komunikasi yang disokong dan dikendalikan oleh pengurus. Contohnya, memo pengawal dan laporan dan mesyuarat. Saluran komunikasi formal mempengaruhi keberkesanan komunikasi organisasi kerana yang pertama, jarak saluran formal organisasi yang sangat besar menyebabkan keberkesanan komunikasinya akan lebih sukar. Seterusnya, menghalang arus penyampaian maklumat antara tingkat dalam organisasi, iaitu semakin tinggi atau lebar organisasi, semakin sukar informasi mengalir. Terdapat 4 saluran komunikasi formal, iaitu yang pertama, komunikasi ke bawah, seterusnya komunikasi ke atas, yang ketiga komunikasi mendatar, yang keempat komunikasi pepenjuru. Komunikasi ke bawah terbahagi kepada 2 kaedah penyampaian, iaitu secara lisan dan bertulis. Seterusnya, maklumat dapat disebarkan dengan cepat dan mudah. Komunikasi ke atas pula merupakan dari pekerja di peringkat bawahan kepada pihak atasan. Seterusnya, memberikan maklum balas tentang sikap dan perasaan pekerja pihak atasan. Seterusnya, komunikasi mendatar, iaitu berlaku di antara rakan sekerja di peringkat yang sama di dalam satu kumpulan atau kumpulan yang berlainan. Seterusnya, komunikasi pepenjuru, iaitu komunikasi yang menghubungkan semua peringkat hierarki dalam organisasi. Rangkaian komunikasi formal terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, rangkaian rantaian, yang kedua, rangkaian roda, dan yang ketiga ialah rangkaian semua saluran. Rangkaian rantai ialah penyampaian maklumat adalah sederhana. Selain itu, ketepatan maklumat paling tinggi, dan seterusnya tidak mewujudkan pemimpin. Rangkaian roda pula ialah komunikasi lebih cepat dan tepat. Selain itu, mewujudkan seorang pemimpin. Seterusnya, idea dan maklumat kurang diperolehi. Yang terakhir, rangkaian semua saluran.
yaitu cepat tetapi ketepatan maklumat adalah kurang. Selain itu, ketiadaan pemimpin mengherotkan penyampaian maklumat. Kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal. Kebaikan dia ialah saluran komunikasi jelas. Seterusnya, individu tahu tentang kedudukan dan tugasan mereka. Selain itu, menggunakan pendekatan logikal atau rasional dengan menegaskan pengkhususan tugas, prosedur kerja yang sama dan rangkaian arahan yang tersusun. Kelemahannya ialah memberi sedikit peluang atau tidak memberi peluang langsung kepada individu meluahkan pandangan tentang objektif dan tujuan organisasi. Selain itu, keperluan psikologikal kaki tangan tidak dipenuhi secara terancang tetapi secara kebetulan. Seterusnya, dia menyebabkan pengasingan kumpulan dan tidak merancang kaki tangan menjadi kreatif. Saluran komunikasi tidak formal, untai tunggal, rantaian gosip, rantaian kebarangkalian, dan sistem gugusan. Maksud komunikasi tidak formal ialah komunikasi tidak rasmi dan bersifat semula jadi. Contohnya, perkongsian perasaan, perbincangan, santai, gosip, dan lain-lain. Terdapat 4 saluran komunikasi tidak formal, yaitu untai tunggal, rantaian gosip, rantaian kebarangkalian, dan rantai gugusan. Untai tunggal. Untai tunggal ialah maklumat mengalir dari seorang ke seorang yang lain. Rangkaian ini dianggap paling tidak tepat karena maklumat yang disampaikan mungkin berbeza-beza mengikut orang. Oleh itu, kemungkinan berlakunya kesalahan penyampaian maklumat adalah sangat tinggi. Rantaian gosip. Rantaian gosip ialah maklumat menarik tetapi tidak berkaitan dengan kerja. Ini hanya akan berkesan sekiranya penyampai maklumat jujur. Tidak digalakkan untuk menggunakan rantaian ini karena mungkin boleh mencetuskan kesalahpahaman antara sesama pekerja. Rantaian kebarangkalian. Pemberitahuan maklumat dilakukan secara rawak kerana maklumat agak menarik tetapi tidak penting. Kemungkinan pekerja A akan mendapat maklumat yang berbeza daripada pekerja B, menyebabkan kekeliruan di antara kalangan pekerja terjadi. Sistem gugusan dikenal sebagai rangkaian kelompok, suatu pola buah mulut yang berkuasa dalam organisasi. Individu penghubung terpilih yang akan menyampaikan maklumat berkaitan dengan pekerja dan kena pada masanya. Penghubung yang terpilih mestilah benar-benar memahami semua maklumat yang akan disampaikan pada kalangan pekerja. Kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal. Kebaikannya adalah aliran maklumat lebih tepat dari struktur bulatan maklumat yang dipindahkan lebih tepat. Seterusnya, ianya merupakan medium pekerja meluahkan perasaan mereka jika menghadapi tekanan. Selain itu, mempengaruhi persekitaran sosial dan kualiti kerja. Kelemahannya adalah paling perlahan mencapai keamanan dan kerosakan maklumat tinggi kerana terlalu banyak yang boleh dipilih. Selain itu, pemprosesan maklumat lambat dan kadar kerosakan maklumat adalah tinggi kerana adanya percanggahan pendapat di kalangan pekerja dalam menyuarakan pendapat mereka.